Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah allazi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillah. Alhamdulillah sekalian para tetamu Ramadan Al-Mubarak yang saya kasihi dan saya muliakan, seluruh ahli keluarga saya dan keluarga besar dalam tontonan audio Al-Kuliah. Dan alhamdulillah, jazakumullahu khairan jazak kepada penaja Masjid Kampung Paya di Port Dickson, Negeri Sembilan. Dan saya raikan pengurusi, timbalan, setiausaha dan seluruh jawatan kuasa yang diberi mandat amanah Allah Subhanahu Wa Taala, para imam, para muazzin, para ilmuwan sekalian, para asatizah sekalian yang menyaksikan, yakni pencinta dan penuntut ilmu. Mudah-mudahan muqabalah pertemuan kita di alam maya ini pada pagi Yaumul Jumaah, pada minggu ataupun Jumaat yang keempat dalam Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini. Masya Allah, mudah-mudahan saya dan kita semua diberi taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, wasilah dengan kauliah Nabi SAW berdoa, Allahumma inna nas'alukan huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Wahai Allah, kurniakanlah kami petunjuk dan ketakwaan dan pemeliharaan dan kecukupan, yakni kekayaan bagi hati kami, ilmu, iman dan amal kami. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. La hawla wa la quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Masya Allah, saya raikan sahabat-sahabat dan rakan yang dekat maupun yang jauh, dalam negara maupun di luar negara, sama ada rakyat yang berada di Indonesia maupun di Thailand, di 4 wilayah di Thailand, hatta di Brunei Darussalam maupun di Singapura, yakni di Singapura, maupun di mana jua anda kalian berada. Mudah-mudahan wasilah dengan pertemuan di alam maya ini, selayaknya saya dan kita semua menyerahkan semua urusannya kepada Allah Rabbal Alamin, Rabb yang mentadbir, yang menyelia alam semesta ini, sebagaimana kita bertasdik ketika kita mengungkapkan kalimah tahmid ketika setiap kali kita mendirikan solat maupun di luar solat, di mana saja kita berada, insya-Allah. Taib, pada pagi ini saya memilih suatu nukilan kata-kata Al-Imam Al-Zawji. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Zawjiyah menyatakan dalam satu nukilan kata-katanya, iaitu bagaimana untuk meraih redha, yakni cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Telah saya bentangkan beberapa hari yang lalu secara berturut-turut pada tanggal 20 Ramadan sampailah ke malam tadi. Maka insya-Allah kita akan susuri jalan bagaimana tarikah ataupun satu jalan untuk meraih rasa cinta kepada Allah. Dan pada pagi ini maksud yang kelima, setelah saya dan
kita semua bersama dalam rakaman audio kuliah pada malam 20 Ramadan. Pada malam yang pertama itu bagaimana telah dibentangkan langkah yang pertama, amalan yang pertama untuk meraih rasa cinta ataupun redha kepada Allah, iaitu yang pertama memenuhi waktu lapang yang sunyi dengan beribadah seumpama bermunajat, membaca Al-Quran, beristighfar dan bertaubat. Kemudian 2.0 bagaimana dinyatakan langkah kedua ataupun amalan yang kedua yang berkaitan untuk meraih redha maupun cinta kepada Allah, iaitu bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan amalan-amalan sunnah setelah melakukan yang fardu, yang wajib. Seumpama setelah mendirikan solat fardu, maka disusuli dengan solat sunnah. Begitu juga setelah melakukan puasa di bulan Ramadan. Insya-Allah bagi sesiapa yang diberi kefahaman ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Nabi SAW berdasarkan hadis-hadis takrij, hadis-hadis Nabi SAW, sumber hadis-hadis Nabi SAW, maka setelah menunaikan solat, menunaikan puasa di bulan Ramadan, maka disusuli dengan puasa sunnah di luar Ramadan, seumpama 6 hari berpuasa di bulan Syawal, dan seumpama berpuasa pada hari pertama setiap bulan maupun pada penghujung setiap bulan dalam bulan Islam, maupun pada pertengahan bulan Islam, ataupun dalam masa yang sama mempunyai niat dan beriltizam untuk menunaikan puasa sunnah seumpama di tanggal 9 Zulhijjah, yakni pada hari wukuf di Arafah. Subhana rabbiyal azim. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati saya dan kita semua, pasang niat walaupun masih berada dalam bulan Ramadan, mempunyai satu agenda yang besar dalam kehidupan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah amalan-amalan sunnah. Begitu juga mereka yang bukan sekadar menunaikan zakat, tapi dalam masa yang sama mereka mengeluarkan sebahagian infak fi sabilillah, menginfakkan harta mereka sebahagiannya di jalan Allah, berbentuk sedekah maupun berbentuk wakaf ataupun apa saja yang kita boleh usaha lakukan. Dan amal-amal sunnah yang lain, betapa banyaknya amalan sunnah, seumpama berbudi pekerti yang baik, bagaimana tarbiyah, hasil daripada tarbiyah di dalam Ramadan ini. Bagaimana saya dan kita semua apabila mencapai satu maksud tazkiyatun nafs, persucian hati, maka insya-Allah daripada sumber hati yang bersih, yang murni itulah akan terpancar amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan sunnah yang sebelum ini mungkin saya dan kita semua telah buat, tapi insya-Allah hasil daripada tarbiyah Ramadan, apa yang kita menikmati dalam Ramadan pada tahun ini, hasil daripada ibrah maupun tazkirah yang telah kita ambil, maupun pengajaran mauizah yang telah kita ambil daripada pengalaman-pengalaman yang lepas berdasarkan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, ataupun nasihat-nasihat para alim ulama, bimbingan para asatizah, para guru dan sebagainya. Masya Allah, amal kebajikan yang terbentang luas di depan kita itu menyebabkan kita makin dekat kepada Allah, sehingga Allah memartabatkan, mencampakkan rasa kasih dan sayang kepada Allah yang menciptakan sekalian kita, yang memberi kita rezeki dan sebagainya. Subhana rabbiyal azim. Kemudian tajuk yang selepas itu telah saya nyatakan bagaimana ketundukan hati. Langkah yang seterusnya iaitu ketundukan hati sepenuhnya di hadapan Allah Azza wa Jalla serta memenuhi segala arahannya. Amalan seumpama menundukkan hati sehingga merasa diri begitu kerdil, sehingga menyatakan bagaimana perlu adanya sifat fakir dalam hati nurani, dan rasa tawaduk ketika solat, rasa khusyuk ketika solat, dan rasa tenang ketika kita
berada dalam beberapa keadaan. Masya Allah, itulah menandakan ketundukan hati kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan kita boleh dengan rahmat Allah kita boleh meraih redha Allah dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada pagi ini 5.0 berkaitan dengan iaitu sentiasa mengingati Allah dalam semua keadaan. Dengan apa? Dengan wasilah hati, lidah dan amalan. Ini pagi inilah yang saya akan bentangkan bagaimana amalan yang berkaitan kita berkewajiban untuk mengingati Allah dalam semua keadaan. Subhana rabbiyal azim. Dalam mencari mahabbatullah, cinta kepada Allah. Nukilan kitab ini hasil daripada seorang ilmuwan, iaitu Al-Imam Ibn Qayyim Al-Zawji, seorang ulama yang masyhur, yang berpaksikan dengan dalil nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Masya Allah, bagaimana Imam Ibn Qayyim ini susunatur bagaimana amalan yang boleh meraih rasa cinta kepada Allah. Maka dalam mencari mahabbatullah, yakni cinta kepada Allah, amalkan berzikir dengan mengingati Allah melalui hati dan menyebutnya dengan lisan dalam semua keadaan. Ia yakni berzikir adalah sebaik-baik amalan yang bukan sahaja dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, bahkan bagi siapa yang mahukan ketenangan dalam hatinya, maka banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bagaimana kita lihat dalam kenyataan dalam satu ayat betapa Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ala bizikrillah tadma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, hati akan tenang tenteram. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingati Allah ini suatu yang besar maknanya dalam kehidupan saya dan kita semua. Kerana apa? Itu adalah suatu yang dituntut. Dan bagaimana apabila kita mengingati Allah dalam banyak keadaan, insya-Allah hasilnya yang untungnya siapa? Yang untungnya kita sendiri yang mengingati Allah. Dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala melengkapi hidup saya dan kita semua dengan bermacam-macam nikmat, kurniaan di sisinya, dari pembendaraan kerajaan Allah Rabbal Alamin, yang merajai kerajaan langit dan bumi, dunia dan akhirat. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan firman-Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu zkurunallah, ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, berzikirlah, yakni menyebut nama Allah, wasabbihu bukratan wa asila. Berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Kemudian Allah nyatakan dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Surah Al-Ahzab ayat ke-41 dan 42. Allah Subhanahu Wa Taala beri garis panduan kepada kita semua yang beriman kepada Allah, sebagaimana seruan perintah menunaikan solat maupun puasa Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu. Seruan yang sama Allah nyatakan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Percaya dan yakin dengan janji-janji Allah, apa yang Allah telah nyatakan secara ilmunya, berdasarkan wasilah dengan tentatif yang kita telah tuntut ilmunya. Kewajiban kita beriman kepada Allah sehingga dengan maksud bermakrifah kepada Allah,
dalam rukun iman. 6 rukun disiplin rukun iman itu bukan sekadar wajib kita maknanya kita faham dengan kita hafal, tapi wajib kita juga kita memahami tuntutan dan wajib kita melaksanakan tuntutan kewajiban atas rukun iman yang telah Allah bentangkan secara ilmunya. Rukun iman 6, rukun Islam 5. Jadi kita semak balik apakah sejauh mana telah kita tunaikan tanggungjawab atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pagi ini Allah mengingatkan saya, zikran katsira. Berzikirlah, yakni dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Kemudian Allah nyatakan wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Maknanya ini suatu suruhan, panduan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang beriman, apatah lagi dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Malang sungguh kepada saya dan kita semua seandainya kita terlepas pandang perkara ini. Apakah sama penghayatan kita dalam Ramadan dengan luar Ramadan? 11 bulan di luar Ramadan. Bermula dengan di luar Ramadan seumpama setelah bulan Ramadan, Zulkaidah, bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah dan seterusnya. Maka 11 bulan di luar Ramadan, apakah kita dalam keadaan tertib, tenang, termasuklah dalam keadaan kita memenuhi ruang masa hayat kehidupan ini dengan mengingati Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala susun atur tentatif jadual untuk kita bagaimana suruhan dan perintahnya bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Di waktu pagi dan petang. Subhanallah, dinyatakan di sini berzikir ini adalah salah satu di antara amalan utama yang tidak boleh diabaikan oleh kita sebagai mukmin yang sejati. Kerana ianya adalah menjadi kesempurnaan iman dan Islam. Berzikir ini menjadi santapan hati dan jiwa. Khasnya penawar ketika kita berada dalam keadaan resah dan gelisah. Tadi saya telah nyatakan satu ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ala bizikrillah tadma'innul qulub. Dengan mengingati Allah hati akan tenang tenteram. Subhana rabbiyal azim. Bagaimana dinyatakan ayat itu berada pada ayat surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. Bagaimana firman Allah Ta'ala menyatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana Allah nyatakan kemudian itu? Wa azikrullah kabira. Wala zikrullahi akbar. Wala zikrullahi akbar. Taib. Dalam satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan sesungguhnya solat itu mencegah diri seseorang itu daripada perbuatan-perbuatan ataupun amalan-amalan keji dan mungkar, yakni berlakunya maksiat. Dan kemudian Allah nyatakan dan sesungguhnya mengingati Allah itu yakni ketika solat ataupun di luar solat lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah yang lain. Dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-5. Subhanallah, maknanya mengingati Allah itu dalam konteks mendirikan salat. Subhanallah. Bagaimana betapa pentingnya nilai zikir kita kepada Allah
ia merupakan amalan utama kita sebagai orang mukmin, maka pastikan saya dan kita semua dalam keadaan tertib mengingati Allah di waktu pagi dan petang. Dan dinyatakan oleh Imam Ibn Qayyim Az-Zawji menyatakan kecintaan seseorang kepada Allah bergantung kepada kadar zikirnya kepadanya. Dinyatakan sebagai suatu pengukuhan. Imam Ibn Qayyim Az-Zawjiyah menyatakan kecintaan seseorang kepada Allah bergantung pada kadar zikirnya kepadanya. Maknanya apa? Syekh almarhum Muallim Imam Ibn Al-Qayyim Az-Zawji menyatakan, hakikat saya dan kita semua, sejauh mana kita mengingati Allah, sejauh itulah tanda kita, taraf kita, kedudukan kita, makam kita, bagaimana kedudukan cinta kita kepada Allah. Kita kenal Allah tu siapa, kita ni siapa. Jadi secara ambil ibrah kata-kata nukilan, nukilan kata-kata Imam Ibn Al-Qayyim ini menyatakan satu isyarat, maknanya tanda kecintaan kepada Allah, iaitu apabila seseorang itu banyak berzikir. Apabila seseorang hamba kepada Allah, dia banyak berzikir pada waktu pagi dan petang, hatta pada malam hari, sebenarnya itu tanda-tanda bunga-bunga, bagaimana corak dalam kehidupan dia penuhi hati dia, hatta pada lidah dia mempertuturkan zikir kepada Allah dalam keadaan yang banyak pada waktu pagi maupun petang dan malam. Maka itu tanda sebenarnya isyarat dia dalam keadaan dia berpotensi untuk meraih redha Allah, dan sejauh itulah Allah akan ambil perhatian. Kerana ketika kita berzikir, sebenarnya zikir ini adalah rahsia dan penghubung secara langsung antara hamba dengan Rabbnya. Setiap mukmin yang mengingati Allah pasti akan diingati olehnya. Oleh siapa? Oleh Allah. Kerana apa? Dalam satu hadis qudsi. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan mafhumnya, jika ia, yakni hamba-Ku, mendekatkan kepadaku sejengkal, aku, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, mendekat kepadanya sehasta. Jika dia, yakni hamba, mendekatkan kepadaku, kata Allah, sehasta, maka aku mendekatkan kepadanya sedepa. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan, yakni biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan, dengan cepat, dengan gerakan pantas. Riwayah Al-Bukhari wal Muslim. Maka rasmi kepada saya betapa kita upgrade, satu istilah di sini, upgrade taraf takarub kita kepada Allah. Cuba kita usaha besarkan kasih sayang Allah kepada kita dengan kita berlari menuju kepada Allah. Ada orang bukan sekadar dia berjalan, tapi dia berlari. Bagaimana caranya? Ada caranya. Ada kaedahnya. Ada orang apabila dia sedikit mengingati Allah, maka sejauh itulah Allah akan ingat kepada dia. Sejauh itulah. Namun demikian, berdasarkan hadis qudsi ini, bagaimana Allah dengan rahmah dan rahimnya, jika seseorang hamba kepadanya, mendekatinya dalam keadaan sejengkal, ukuran yang tertentu, qadar yang tertentu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan datangi dia dengan kelebihan ataupun lebih daripada qadar yang dilakukannya. Itu betapa rahmatnya, kemurahan bagi sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana kita mujahadah, beribadah kepada Allah, Masya Allah, bagaimana Allah akan datang kepada kita begitu pantas dan lebih cepat dan lebih pantas daripada kita yang mengingatinya. Baik. Bagaimana dinyatakan berzikir ataupun mengingati Allah itu adalah tanda orang-orang yang menyintai Allah dan para kekasihnya.
kita selalu mengaku kita sayang kepada Allah, tetapi tidak berzikir mengingatinya, adakah itu sayang? Jawapannya tidak, tetapi itu adalah akuan palsu. Ada orang dia mengaku dia sayang ataupun dia ingat Allah, tapi sejauh mana sebenarnya hakikat dia mengingati Allah? Itu persoalan. Sejauh mana? Apakah yang kita sebut ataupun kita ikrarkan sebagaimana kita nyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Setiap kali kita mendirikan salat, termasuk saya dan kita semua melafazkan doa iftitah itu, maka apakah akuan itu benar-benar kita praktikalkan ataupun kita amali, ataupun kita sebut tapi dari segi tindakan kita, dari segi amal perbuatan kita, apakah benar-benar kita beribadah sesungguhnya tentang hal solat maupun ibadah ni dalam konteks yang luas. Apa saja amalan yang kita lakukan kerana Allah dan perkara itu halal maupun harus, tapi kita lakukan perkara itu kerana Allah, nak meraih redha Allah, termasuk dalam kehidupan kita, sepanjang kehidupan kita, hidup dan mati kita ini kerana Allah kita ikrarkan, maka kesemua itu mendatangkan rahmah dan beroleh sampai ke muncak daripada kejayaan itu, iaitu Allah akan campakkan rasa cinta hamba, rasa cinta Allah kepada, bagaimana Allah akan campakkan rasa cinta kepada hamba-hamba Allah yang sebenarnya secara khulasahnya, iaitu apa, secara kesimpulannya, apabila sebanyak mana makin banyak dia mengingati Allah, sebenarnya Allah akan ambil perhatian kepadanya. Bagaimana orang-orang yang berzikir akan disambut oleh Allah dengan pujian, syukur dan kecintaan, serta dijanjikan keampunan dan pahala yang besar. Jadi disebut dalam satu hadis qudsi, bagaimana telah dinyatakan sebagai satu dalil, dinyatakan betapa dalam satu riwayah Imam Tirmizi ataupun Imam Tirmizi dalam sanad yang sahih, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu hadis qudsi, qala Allahu azza wa jalla ana ma'a abdi ma zakarani wa taharakat bi syafatahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu hadis qudsi ini, bagaimana Allah nyatakan, aku akan selalu bersama hamba-Ku, teman duduk bersama hamba-Ku selagi mana ia mengingati aku dan menggerakkan bibir, menggetarkan mulut, lidah ini, mulut dan sebagainya, lidah dan mulut itu digerakkan untuk mengingatiku, kata Allah. Maknanya Allah bersama dengan hamba-Nya dengan maksud memberi pertolongan, memberi bantuan, meletakkan kasih sayang selama mana hamba Allah itu mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selagi mana dia menggerakkan kedua bibirnya dengan menyebut nama Allah ataupun dengan menyebut beberapa kalimah yang berhubung kait dengan ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dinyatakan dalam nukilan kitab ini bagaimana pembentangan yang keempat untuk meraih rasa cinta kepada Allah, iaitu wasilah dengan kita mengingati Allah dalam semua keadaan, dengan menggunakan lidah dan kehadiran hati. InsyaAllah alangkah indahnya berzikir. Kita duduk berdiam dan menyebut seumpama kalimah-kalimah, kalimah tasbih, tahmid, takbir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar.
saya merujuk beberapa dalil bagaimana dinyatakan betapa bernilainya zikir seumpama tasbih, tahmid, takbir itu. Dinyatakan beberapa lafaz zikir yang menjadi perhatian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan dalam riwayat Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan Rasulullah sallallahu bersabda dalam satu mafhum hadis, saya yakni baginda Nabi mengungkapkan kalimah, iaitu kalimah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dinyatakan lebih aku cintai, kata Nabi, daripada terbitnya matahari. Maknanya kalimah yang biasa kita ulang sebut ketika solat, kita nisbahkan bilangan tasbih itu dengan 33 kali. Kemudian alhamdulillah itu 33 kali. Kemudian kita sebut kalimah Allahu Akbar, mentakzimkan Allah, itu 33 kali. Kemudian dalam lafaz hadis ini dimaksudkan bagaimana sebutan yang Rasulullah begitu suka, begitu cintai dengan kalimah yang disebut gandengan mantap kalimah tasbih, tahmid, tahlil dan takbir itu, iaitu dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lebih aku cintai daripada terbitnya matahari, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulang sebut peringatan, iaitu pada diri saya dan kita semua, setiap tasbih, setiap tahmid, setiap takbir maupun tahlil yang kita sebut dalam Ramadan tak akan sama nilainya di luar Ramadan. Biasanya gandaan 10, maka digandakan dengan lebih daripada 10. Lebih pada 10 gandaan apabila dilakukan ataupun diungkapkan dalam Ramadan Al-Mubarak ini. Itu sebagai satu iklan di pertengahan bicara ini. Bagaimana apabila kita bertasbih subhanallah, bererti kita mengenali Allah dengan kita mentauhidkannya, dan bagaimana kesempurnaan sifat bagi Allah. Kita sedar kita ni maknanya kita lemah, kita dhaif, kita kekurangan, dan Allah ni bebas. Allah suci daripada segala sifat yang tidak layak dengan keagungannya, seumpama sifat makhluk. Makhluk bagaimana dalam ayatul kursi, setelah Allah memperkenalkan diri dia, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Tidak dipengaruhi rasa mengantuk dan tidur. Itu lemahnya makhluk ni, termasuk insan, termasuk manusia, annas, termasuk yang bercakap, termasuk di antara kita lah. Kita ni semuanya lemah, dhaif. Apabila makhluk, semuanya lemah. Hatta sebesar-besar makhluk. Sebesar-besar makhluk, yakni arash Allah pun, apabila Allah perintah satu ketika nanti, berlakunya tiupan sangkakala yang pertama. Jadi semua makhluk dengan rasminya lemah apabila semua makhluk ni akan musnah. Sekecil-kecil makhluk, sebesar-besar makhluk. Termasuklah maknanya makhluk yang tidak kelihatan, makhluk halus. Kelompok iblis laknatullah, pengaruh, yakni makhluk yang disebut spesies jin maupun syaitan, dan maknanya makhluk-makhluk halus, seumpama bakteria maupun virus. Coronavirus ni pun subhanallah, semuanya akan musnah. Yang nampak sungguhnya depan mata saya dan kita semua apabila kita mati. Seseorang mati, dia akan mati dengan penyakit-penyakit yang dia alami. Sebahagiannya, kebanyakan apa yang dia alami pada tubuh badannya, sakit dan sebagainya, mana dia akan lenyap, dia akan hilang apabila mati.
Tapi yang kita kena hati-hati iaitu penyakit batin, penyakit bagi hati. Penyakit bagi hati. Termasuk penyakit bagi hati iaitu hati yang lara, hati yang lalai, hati yang maknanya dipenuhi dengan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat maknanya yang buruk, yang maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak sukai. Sesiapa yang memiliki hati yang tenang, mutmainnah, jiwa yang tenang, kemudian dia menghiasi hati dia dengan iman, dia menabur benih dengan amal ketaatan, sehingga apa yang bersarang dalam hati itu, bila mana Allah cambahkan benih iman dan benih ketaatan itu, akan terkeluarlah, terpancarlah pada perwatakan ataupun pada pembawaan yang disebut bagaimana sifat-sifat yang mahmudah. Siapa yang jiwa dia, hati dia tenang, jiwa dia bersih, sebenarnya dia akan terkeluar pada perkataan maupun pada amal perbuatan dia. Kerana sesuatu yang keluar ini sumbernya pada dalam, daripada dalam. Tapi semua di antara kita tidak maksum, maka bila di antara kita kadang-kadang kita tergelincir, kadang-kadang kita terlajak kata. Jadi ada pepatah Melayu, bukankah mengingatkan saya dan kita semua, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata apa? Binasalah. Binasalah. Namun demikian ada jalan keluar. Siapa yang terlajak, tergelincir sebelum ini, ataupun secara berkala tenggelam, timbul dan sebagainya, maka jalannya iaitu menginsafi diri, kemudian memohon maghfirah kepada Allah, kemudian memohon taubat kepada Allah. Apatah lagi dalam Ramadan Al-Mubarak, dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, yakni pada waktu-waktu tertentu, di waktu diambang berbuka puasa, iftar, ataupun setelah kita makan, kita minum dan kita makan yang ringan, kita minum air, kita makan buah tamar, setelah itu sunnah juga berdoa. Ramai yang terlepas pandang, mereka tumpu berdoa sebelum berbuka, itu satu sunnah juga. Tapi ada doa yang warid daripada kauliah Nabi SAW, iaitu berdoa ketika setelah berbuka. Dalam tempoh ketika kita menghilangkan rasa dahaga, kemudian lenyap rasa lapar, maka di waktu itu sebenarnya ketika kita makan yang ringan itulah, baginda Nabi SAW ketika setelah meneguk dengan 3 tegukan air baginda Nabi SAW, kemudian melampiskan makan itu dengan makanan yang awal itu buah tamar, maka Rasulullah berdoa di sisi Allah. Dengan maksud doa itu telah lenyap rasa dahaga kami, telah hilang rasa lapar kami. Insya-Allah pahalanya telah tetap. Pahala kita berpuasa dia telah tetap di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga di waktu sahur. Ketika kita bersahur, maka doa sangat mustajab. Ataupun apatah lagi di 1/3 malam yang terakhir. Taib. Siapa yang berzikir, menjadi ahli zikir, maka sebenarnya dia, siapa yang rajin berdoa sebenarnya termasuk dalam pakej dia menjadi ahli zikir. Itu rasmi. Itu rasmi. Siapa yang rajin berdoa, kerana Rasulullah SAW, sifatun Nabi SAW, sentiasa berdoa. Walaupun doa itu kadang-kadang Rasulullah baca ringkas, tapi dalam banyak keadaan. Sebelum tidur, sebelum bermula dengan bangun tidur. Katalah ambil step langkah bermula dengan bangun tidur. Ada doa Rasulullah SAW. Jangan tak baca apabila kita sedar daripada tidur. Waktu kita bangkit daripada tidur, kita duduk, kita bacalah doa La ilaha illallah. Selain daripada hamdalah itu, alhamdulillah, kerana Allah menghidupkan kita setelah kita mati. Doa bangun tidur itu, kemudian kita sebut La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la hawla wa la quwwata illa billah.
Allah maghfirli. Allah maghfirli, wahai Allah ampunilah aku. Biasa kita baca ketika lepas solat, bukan? Rupanya zikir itu sunnah muakkad, sangat dituntut, disebut ketika bangun tidur. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang diibadahi melainkan Dia. Lahul mulku wa lahul hamd, Raja yang merajai kerajaan langit dan bumi, dunia dan akhirat. Walahu, segala pujian baginya. Kemudian wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya melainkan kekuasaan Allah. Kemudian minta kepada Allah, Allah maghfirli, wahai Allah ampunilah aku. Maka Allah ampunkan dia waktu itu juga. Apabila dia menyempurnakan wuduk, wuduk pula kita ikut, kita itibak sunnah. Salah satu itibak qaulih Nabi SAW ketika wuduk, iaitu baca basmalah, baca bismillah. Bismillah. Ramai juga kadang-kadang yang lupa. Contoh, maknanya di kalangan ahli keluarga kita, kalau kita tengok mereka nak masuk tandas tu pun main redah aja. Kadang-kadang mak ayah pun kalau nak tergesa, kadang-kadang dia redah aja. Mana redah ni dia masuk je. Sedangkan ada doa sebelum masuk tandas tu. Ada doa sebelum masuk tandas tu. Ada bacaan bismillah, ada bacaan doa isti'azah, a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Kemudian baca bismillah, masuk tandas. Kemudian setelah buang najis, bersihkan najis, maka sebelum bermula dengan membasuh tangan tu, bacaan basmalah itu mendatangkan barakah. Keluar pun basmalah juga. Dan waktu hamba Allah itu, apabila dia bangun, dia mengungkapkan kalimah tadi, kemudian dia mendirikan solat. Dia mendirikan solat. Subhanallah, solatnya Allah terima, dan ketika dia berdoa, Allah akan mustajabkan doa dia, dimakbulkan doanya. Maknanya 3 dalam 1. Di luar Ramadan, saya berbaik sangka di antara kita telah beramal dengan sunnah itu, maka apatah lagi dalam Ramadan. Segala amalan yang kita telah usaha lakukan dalam Ramadan, di luar Ramadan 11 bulan itu, sebenarnya apatah lagi dalam Ramadan. Cuma lebihnya kita kena hadirkan hati, kita lebih beradab. Latih. Latih maknanya riadah. Tazkiyatun nafs, maknanya supaya tahap mana kita riadah, latih nafsu kita ini supaya lebih tertib. Bila latihan dilakukan dalam Ramadan ini, bukan sekadar buat-buat, tidak, tapi dalam keadaan mujahadah melakukan, dengan ilmu kita beramal, dengan keimanan kita menyatakan kalimah-kalimah tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu yang dimaksudkan man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa menjalani Ramadan, menjalani ini, menghiasi Ramadan dengan amalan-amalan, amalan-amalan yang fardu maupun amalan-amalan yang sunnah, kemudian berakhlak sampai tahap maknanya ada adab dalam amalan itu, ada akhlaknya, maka bila kita melakukan demikian itu, Masya Allah, Masya Allah, sesuatu itu dengan kehendak Allah, nilai tambah dalam Ramadan adalah suatu nilai yang begitu tinggi nilainya. Taib. Bagaimana apabila kita menyebut kalimah zikir seumpama alhamdulillah, maka itu suatu pengiktirafan kita terhadap segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita, yang kita perolehi semuanya daripada Allah, dan kita wajib bersyukur kehadratnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini suatu bagaimana ayat-ayat Allah mengingatkan kita betapa beruntungnya kalau kita bersyukur, insya-Allah Allah akan tambah nikmat. Di antara Allah akan tambah nikmat itu, iaitu kita semakin taat, kita semakin ingat kepadanya. Siapa yang seringkali dia lazimi alhamdulillah, dia ucap terima kasih, bukan sekadar alhamdulillah kepada Allah apabila ada hamba-hamba Allah berbuat baik kepadanya, ataupun memberi pertolongan, memberi hadiah, ataupun apa saja bentuk bantuan dan sebagainya.
sehingga akan mendapati dengan satu maksud hadis, barang siapa berterima kasih ke sesama manusia, sebenarnya dia menandakan dia bersyukur kepada Allah. Dalam satu hadis kursi pun menyatakan dengan maksud yang demikian. Sesiapa yang berterima kasih kepada manusia, maka sebenarnya hakikatnya dia telah mensyukuri nikmatku, kata Allah. Itu kita biasakan sebut jazakumullahu khairan jaza. Dalam jazakumullahu khairan jaza itu, jazakumullahu khairan jaza katsira. Maknanya dia merupakan doa yang terangkum, ada beberapa dalam satu pengertiannya. Bukan sekadar ucapan, maknanya kita mendoakan kepada sahabat kita ataupun kenalan kita ataupun ahli keluarga kita, maupun kita sunnah juga berterima kasih sesama pasangan maupun ahli keluarga, sesama ahli keluarga kita. Jadi ucapan ini biasa-biasakan sebut supaya menjadi lisanu hal, satu amalan yang secara zahiriah boleh menjadi ikutan kepada orang lain. Jadi di antara yang azim terkesan dalam Ramadan itu persoalan akhlak, adab dan akhlak kita. Apabila seseorang itu dalam keadaan adab dan akhlaknya seumpama mencapai maqam soleh-solehah, sebenarnya itu pun tanda dia dalam keadaan dia tertib mengingati Allah. Siapa yang pembawakan dia, akhlak dia, yang dalam keadaan dia, sifat dia sentiasa, seumpama dia sentiasa berterima kasih kepada sesama insan, dia mensyukuri nikmat Allah, kemudian dia beradab sesama insan, kemudian dia melakukan pekerjaan-pekerjaan amalan menolong orang, memberi bantuan ataupun apa saja yang boleh dia lakukan secara terang-terangan maupun secara secara rahsia. Subhanallah, sebenarnya itu termasuk juga orang yang banyak berzikir kepada Allah. Di waktu itulah Allah akan campakkan rasa kasih sayangnya kepada hamba-Nya. Di waktu itu timbal baliknya, maknanya Allah akan sayang kepadanya. Bila kita tertib melakukan amal-amal ketaatan, sebenarnya waktu itulah Allah Subhanahu Wa Taala jernihkan hati kita, sehingga maknanya Allah campakkan rasa sayang untuk buat amal. Sayang untuk maknanya melakukan. Kalau tak bila dia istiqamahkan satu amalan, seumpama solat di waktu duha ataupun solat di waktu malam hari, di waktu orang lain tidur, kemudian dia jaga walaupun seketika, maka amalan seumpama itu bila dia lakukan secara istiqamah, maka timbul rasa sayang. Sayang kalau nak tertinggal. Sayang sekiranya tertinggal, dia rasa sayang. Apabila ada perasaan itu, sebenarnya Allah telah campakkan rasa kasih sayang dengan rahmat dan rahim Allah Subhanahu Wa Taala pada hamba-Nya. Dan ketika kita menyebut takbir Allahu Akbar, maka sebenarnya kita mentakzimkan Allah hanya kepada Allah. Kepada Allah lah jua kita mengagungkan dirinya. Kita mengagungkannya dengan semua perkara. Tidak ada yang lebih agung daripadanya. Bagi orang mukmin, tiada yang lebih tinggi melainkan Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang ditentukannya, yakni peraturan ataupun hukumnya. Dalam masa yang sama, ketika kita mengungkapkan kalimah Allahu Akbar ni, kita merasa kekerdilan diri kita betapa perlunya kita maknanya sentiasa mengharapkan pertolongan dan bantuan Allah. Allahu, dia akbar, dia maha besar. Dia maha besar kekuasaannya. Jadi tak ada siapa yang mampu memberi bantuan, memberi pertolongan melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hakikatnya. Dan bagaimana dinyatakan datangnya seorang Arab kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, saya ni telah tua. Tuntutan Islam dan syariat telah banyak ditentukan dan saya berasa berat. Maka beritahulah kepadaku suatu amalan yang ringkas yang dapat mencukupkan amalan ibadahku." Maka baginda Nabi SAW menyatakan,
sentiasalah basahi lidahmu dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka warga emas itu, orang tua itu menyatakan, apakah itu cukup bagiku ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, naam, ya, itu cukup bagimu dan lebih baik bagimu. Ini riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ahmad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Maknanya rasmi. Satu keterangan berdasarkan hadis ini, penjelasannya iaitu betapa nilai mengingati Allah itu bagi orang-orang yang telah umur cukup ni. Umur cukup ni bukan umur akhir balik, tidak. Maksud saya umur matang. Umur 40, umur 50, umur 60, umur pencen. Umur pencen ni 55 ke 65, bukan. Umur senior citizen, umur orang maknanya warga emas, umur 70, apatah lagi umur 80. Aulawiyat bagi dia memahami hakikat betapa Rasulullah telah menyatakan satu isyarat memadai bagi dia, iaitu sentiasa membasahkan lidah dia dengan mengungkapkan kalimah-kalimah seumpama tasbih, tahmid, takbir, tahlil ataupun apa-apa zikir. Telah dinyatakan bagaimana dinyatakan dalam suatu hadis sanad yang hasan, yang baik daripada Rasulullah SAW. Imam Tirmizi menyatakan demikian, iaitu barang siapa mengungkapkan subhanallahil azim wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih, maha suci Allah yang maha agung dan segala pujian baginya, maka baginya ditanam satu pohon kurma di dalam syurga. Masya Allah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Itu satu di antara lafaz zikir yang menjadi keutamaan, di mana sesiapa yang cari bagaimana lafaz zikirnya, lafaz mengingati Allah ni, antaranya inilah kalimahnya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha agung dan segala pujian baginya, bagi Allah. Bagi Allah. Subhana rabbiyal azim. Bila nyatakan demikian, Allah tanamkan, hidupkan, Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan pohon kurma di syurga. Bayangkan berapa banyak yang di antara kita telah sebut. Maka Ramadan inilah yang biasa-biasa kita kena sebut. Dan dinyatakan bagaimana barang siapa mengatakan, ini satu riwayat Al-Bukhari wal Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, menyatakan Rasulullah SAW bersabda dalam mafhum hadisnya, sesiapa yang mengungkapkan subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah dan segala pujian baginya, subhanallahi wa bihamdih, sebanyak 100 kali sehari, dosanya akan dipadamkan walaupun sebanyak buih di lautan. Riwayat Al-Bukhari wal Muslim. Jadi rupa-rupanya bukan istighfar saja terampunnya dosa. Apa yang kita ungkapkan seumpama tasbih ni, sebulan sebut subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah. Kita bertasbih kepada Allah, maha suci Allah dan segala pujian baginya, bagi Allah. Sebanyak berapa? Sebanyak 100 kali sehari. Maka walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, niscaya Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, Ramadan adalah bulan yang penuh barakah. Bagaimana pakej beberapa dalam satu pengisian kerohanian yang kita lakukan ketika Ramadan dengan ilmu, dengan iman. Seumpama ini, Ramadan yang kita jalani dengan iman, dengan mengharapkan redha Allah, niscaya akan terampun dosa-dosa yang telah lalu. Jamak sekali dalam Ramadan ini ada kita sulami dengan amalan-amalan mengingati Allah. Dengan lafaz umpama ini, subhanallah,
wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih ni dia ucapkan 100 kali. Yang penting prasyaratnya hadirkan hati. Huduru qalbi, bukan sebut pada lidah saja. Bukan sebut pada lidah saja. Tadi kan dalam hadis qudsi Allah nyatakan ana ma'a abdi ma zakarani wa taharakat bi syafatahu. Aku, kata Allah, akan bersama hamba-hambaku selagi mana dia mengingati aku. Maknanya subhanallah, selagi mana kita bertasbih memuji Allah, selagi itulah Allah datangkan pertolongannya, rahmah dari sisinya, keberkahan dalam hidup. Jadi siapa yang mencari-cari amalan setelah umur 40, 50, 60, 70, 80, maka aulawiyatnya, keputusan rasmi yang keluar pada pagi ini, iaitu isyaratnya yang jelas, iaitu menjadi ahli zikir Allah. Banyakkan mengingati Allah. Itu pun dah cukup dah. Kerana apa? Dah lama dah hidup ni. 40 tahun dah hidup, 50 tahun dah hidup, 60 tahun dah hidup sampai ke pencen. Jadi apa nak lagi? Apa barang nak? Apa barang nak lagi? Kerana apa? Telah dilengkapi kita daripada belum ada kepada ada. Dulu seorang tunggal, tiba-tiba ada pasangan. Dulu sebelum ini mana ada anak, tiba-tiba bila berpasangan, lahirnya anak-anak bukan seorang, walaupun seorang, katalah seorang, apatah lagi 3, apatah lagi kalau ada anak perempuan 3. Rasulullah menyatakan sesiapa yang ada anak perempuan 3, ada anak perempuan 3, kemudian dia mendidik, mentarbiah, memahami agama, kemudian dia beramal soleh-solehah, Masya Allah, menjadi benteng dia daripada diazabnya dalam bakaran azab api neraka Allah wa ni'azubillah. Maka sahabat tanya bila mendengar kenyataan rasmi begitu, kalau 2 Rasulullah, andai kata 2, ya, samalah itu hukumnya. Maknanya siapa yang mendidik, mentarbiah anak perempuan ini dengan ilmu, dengan iman kepada Allah, dengan diberi kefahaman agama, pun akan maknanya dibebaskan daripada neraka, dia jadi benteng pada api neraka, dan tentulah akan dimasukkan ke dalam syurga apabila terselamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tak puas hati lagi, sahabat tanya, kalau satu je anak, nasibnya samalah. Tapi nilai yang 3 tadi tentu lebih, gandaannya lebih besar pahalanya di sisi Allah. Kerana nak melayan 3 orang ni, dia tak sama dengan nak melayan 2 ataupun 1. Dan lebih parah lagi kalau 1 tu menyamai 3. Perangai anak ataupun orang di bawah tanggungan kita, kalau ada 3 atas pada diri dia seorang tu, seumpama nak jaga 10 orang. Allahu Rabbi, minta pertolongan Allah di waktu-waktu tertentu. Minta pertolongan Allah, ya Allah, kerana ada sekarang ni mutahirin ini, betapa tanda-tanda akhir zaman telah nyata. Di antara tanda-tanda akhir zaman iaitu anak-anak menjadi tuan. Anak-anak menjadi tuan. Yakni dengan dimaksudkan iaitu anak yang derhaka. Satu dia tu ibarat nak jaga 3 ataupun beberapa orang anak yang lain. Subhana rabbiyal azim. Waktu itu kepada saya dan kepada kita, kalau kita mengalami perkara itu, pertama kita sendiri memohon ampun kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah, kemudian kita berdoa warid dengan apa yang telah dinyatakan dalam Al-Quran. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allah Subhanahu Wa Taala uji, Allah boleh jadi kafarah atas dosa kita buat lebih kurang pada mak ayah kita, ataupun katalah memang tidak ada salah laku kita kepada mak ayah kita, tapi musibah tu berlaku pada kita. Dalam ramai-ramai anak ada 1 ataupun 2 ataupun beberapa orang yang Allah uji iman kita, Allah uji perasaan kita, menyebabkan kita suruh nafas, tarik nafas tak berapa lepas. Kita rasa bimbang, kita rasa berasa tak tenang dan sebagainya. Waktu itu kita berdoa, mohon ampun kepada Allah, mohon taubat kepada Allah, kita memohon, berilah Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, berikanlah kefahaman agama. Kefahaman agama kepada anak kita ni. Satu kefahaman agama, tapi bagaimana manfaat agama itu
maknanya mempengaruhi dia untuk dia berakhlak sebagai akhlak yang soleh-solehah, menepati Al-Quran dan As-Sunnah. Ramai orang boleh baca Quran, ramai juga orang boleh hafal ayat-ayat Allah, tapi bagaimana nak menterjemahkan akhlak Al-Quran tu dalam kehidupan? Ini satu question mark pada diri saya dan di antara kita. Sebenarnya zikir yang aulawiyat kita dahulukan, yang kita boleh sulami, kita kena faham dengan baik, iaitu apabila wasilah dengan kita membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, memperhati, kemudian menghayati, merenung, bukan sekadar merenung tapi menghayati sulaman Al-Quran itu, kata-kata Allah itu menjadi ibrah, menjadi tazkirah, menjadi mauizah, pengajaran, sampai tahap kita beramal dengan ilmu Quran, kemudian diberi pengukuhan dengan ilmu hadis, yakni sunnah-sunnah Nabi SAW, kemudian diberi tunjuk jalan sirah nabawiyah, jalan yang telah dilalui oleh baginda Nabi SAW, termasuk juga hayatul sahabah dan nasihat-nasihat agama yang baik. Masya Allah, bila kita melakukan demikian, wasidah dengan ilmu wahyu itulah zikir yang aulawiyat, termasuk zikir yang paling utama, iaitu kita membaca kalam Allah. Membaca kalam Allah ketika solat, membaca kalam-kalam Allah, yakni kata-kata Allah, yakni ayat-ayat Allah dibaca di luar solat, maka orang itu orang yang disebut ahlu zikir. Bukankah Allah nyatakan allazi yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yattafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil qiyam, berdiri, sambil duduk dan sambil berbaring mengiring, dan mereka memikirkan kejadian langit dan bumi. Itulah di antaranya. Bila berlaku apa-apa, kita menyebabkan kita berfikir. Salah satu cabang berfikir, kita berfikir tentang diri kita dulu. Kemudian berfikir tentang orang-orang yang dekat dengan kita. Fikiran kita itu maknanya menyebabkan, maknanya kita kaitkan. Bukan sekadar berfikir cara kita, tapi berfikir cara Al-Quran berfikir, yang telah diberi panduan. Kerana Al-Quran ini kompas kehidupan. Al-Quran merupakan peta dalam kehidupan untuk kita kembali kepada fitrah agama Allah. Ini telah disyarah dengan panjang lebar, dikukuhkan oleh para asatizah lain. Quran yang kita baca ini merupakan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi guna, pakai. Saya nak mengingatkan pada diri saya, malam ini malam 23 Ramadan. Malam semalam malam 22. Malam 21 telah meninggalkan kita. Maka kita ada baki 6 ke 7 hari yang terakhir dalam Ramadan. Maka sekiranya terlepas pandang satu amalan, iaitu bukan sekadar membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran. Kalau ada kitab tafsir, sila buka kitab tafsir tu. Buka kitab tafsir itu, kita baca, kita tadabbur, kita baca, kita fahami ayat-ayat Allah pada malam-malam akhir Ramadan ini. Andai katalah mengenai dengan satu ketepatan tempoh yang disebut Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemudian itu lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan nisbah 83 tahun 4 bulan. Lebih baik. Hisab itu lebih baik kiraannya. Allah saja yang mengetahuinya, hisabnya. Bagaimana kiraannya. Maka bayangkan, dalam masa yang sama kita solatul jamaah kita jaga antara maghrib, isyak dan subuh. Kemudian dalam masa yang sama kita jaga solat sunnah, ba'diyah, qabliyah, maupun kita istiqamah solatul tarawih. Ramai orang mampu mendirikan solatul tarawih. Anak-anak pun mampu mendirikan solatul tarawih 11 rakaat. Dan ada yang menambah rakaat. Kita yang dewasa ni sila tambah rakaat. Bagi setengah negeri, syorkan bagi peringkat masjid jami' maupun surau, seumpama di negeri 9, 11 rakaat. Di sebahagian negeri yang lain ada sampai 21, 23 rakaat. Berapa pun rakaat saya dan di antara kita lakukan, pastikan kita menghidupkan pada malam hari, terutamanya pada 1/3 malam yang terakhir.
Dalam tempoh malam itu ada kita pegang terjemahan Quran, ada kita pegang juga tafsir Quran. Bayangkan saya ulang sebut, sekiranya ketika kita membaca kalam Allah, kita bukan sekadar membaca terjemahan Quran, kita mentadabbur, bukan memahami hakikat tentang apa ayat yang disebut huda itu apa, al-bayinah itu apa, al-furqan itu apa, yang membezakan yang mana hak yang batil. Kemudian kita mendengar basyirah, khabar-khabar, berita gembira dalam Al-Quran. Kemudian kita mendengar suara-suara, suasana ahli syurga dalam syurga Allah. Kemudian ada dibentangkan jalan bagaimana orang diazab, orang-orang perkabaran ahli barzah ataupun suara ahli neraka dalam Quran. Subhanallah. Nilai tambah sebenarnya. Itulah setinggi-tinggi zikir kepada Allah. Bukan sekadar kalimah la ilaha illallah sahaja yang tinggi nilainya, tapi membaca wasilah dengan ayat-ayat Allah, kita memahami tafsiran ayat, merupakan zikir yang aulawiyat, yang tinggi nilai di sisi Allah. Allah akan hitung kita ini seumpama kita beribadah, membaca tafsir ataupun tadabbur Quran itu sepanjang hidup. Katalah umur saya sekarang ni 48 tahun. Bayangkan kalau menepati dengan malam Lailatul Qadr itu, tiba-tiba ada 45 minit. Ada beberapa ketika, berapa minit ataupun lebih pada 1 jam kita baca terjemahan, baca tafsir Quran, kita baca sebenarnya. Kemudian kita berdoa. Setelah kita membaca Al-Quran, kita tadabbur, terjemahan tafsir dan sebagainya, kita berdoa. Waktu itu doa sangat mustajab. Doa sangat mustajab. Jadi yang zikir yang biasa dibaca, silakan. Jadi nak sebutnya, sekiranya di antara saya dan di antara kita, kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Kalau yang tak mampu baca Quran, mahu saya sebut, sekiranya tak mampu baca Quran, tak mampu, tak kenal huruf, orang Kelantan panggil tukar takir, huruf dan sebagainya, tak mampu nak baca ketika seorang-seorang, tapi ada keinsafan, ada kesedaran, ada iman dalam dada, nak memanfaatkan masa pada malam dan siang Ramadan, maka di waktu itu dia baca terjemahan, dia tengok bahasa Arab, tengok terjemahan, kemudian dia faham, dia tengok. Dengan pelakuan begitu pun insya-Allah Allah campakkan huda, petunjuk. Allah campakkan penjelasan. Allah akan campakkan Al-Furqan dalam dada dia. Waktu itu taufik dan hidayah Allah begitu dekat dengan hamba-hambanya. Subhana rabbiyal azim. Nak menyatakan baki minit yang ada ini, dinyatakan seringkasnya. Sayangnya hamba-hamba Allah bagaimana dapat melihat kewujudan Allah, situasi dan keadaan syurga dan neraka yang sebenarnya, sehingga mereka melakukan amalan seumpama mentadabbur, membaca tafsiran ayat dan sebagainya, maupun dalam keadaan dinyatakan di sini selain itu, iaitu berzikir. Setiap zikir itu ada keistimewaannya. Di antara keistimewaannya yang ringkas saya sebut di sini, iaitu hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang. Yang kedua, apabila kita menjadi ahli zikir, bagaimana nisbah kita itu termasuk orang yang selalu diingatkan Allah. Iaitu manfaatnya, iaitu hikmahnya, selalu diingati Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mencintai sesuatu, maka selalu menyebutnya. Menyebut sesuatu yang dicintainya, maka samalah juga seorang hamba apabila selalu menyebut nama Allah, maka ketika selalu menyebut nama Allah dan mengingati kehadirannya, maka boleh dijadikan sebagai bukti bahawasanya dia menyintai Allah. Apabila seorang hamba itu selalu menyebut nama Allah, maka Allah pun akan sentiasa mengingatinya. Dan dinyatakan dalam satu firman Allah dalam suratul Baqarah ayat 152, mafhum ayat, oleh itu ingatlah kamu kepadaku, yakni dengan mematuhi hukum dan peraturan-peraturanku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu kufur, yakni akan nikmatku. Ini timbal balik dua hala antara kita dengan Allah, hubungan kita hablum minallah. Bila kita berbuat berusaha untuk mendekati Allah, memahami
mematuhi ketaatan kepada Allah, maka Allah akan membalas nilai kebaikan yang kita lakukan. Dan sehingga tahap maknanya Allah perintahkan kita, bersyukurlah kamu kepadaku, dan waktu itu janganlah kamu kufur dengan nikmatku. Maknanya Allah perintah supaya kita tidak kufur nikmat Allah. Hamba yang selalu diingati oleh Allah adalah seorang yang sangat beruntung, sebab di dalam kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat dia akan selalu beroleh perhatian dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, orang yang tidak pernah mengingati Allah ataupun orang yang kurang daripada mengingati Allah, maka kehidupan mereka akan dicampakkan, akan dilupakannya baik di dunia maupun di akhirat. Jadi itu nasib bagi orang yang berpaling daripada petunjuk Allah, daripada mengingati Allah. Di antara keistimewaan zikir itu, bagi manfaat zikir itu, orang yang berzikir itu adalah tanda orang yang hidup. Kenapa? Seringkasnya dinyatakan dalam satu riwayat Imam Bukhari wal Muslim, menyatakan perumpamaan orang yang berzikir itu, mengingati Allah itu seumpama bagaimana perumpamannya orang yang berzikir mengingati Rabbnya, dan yang tidak bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Maknanya orang yang berzikir itu, yang rajin berzikir, maka hidup hatinya di sisi Allah. Dan apabila seseorang yang kurang berzikir ataupun dia melupa kepada Allah, maka dia diumpamakan orang yang mati. Mati hatinya, tidak hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, ini satu peringatan buat saya dan kita semua. Jangan kita jadi orang yang mati sebelum mati. Ada istilah mati sebelum mati. Mati sebelum mati ni termasuk dah tafsirannya, iaitu orang yang tidak dalam keadaan tertib mengingati Allah, maka hatinya mati. Ataupun orang yang dilalaikan dengan urusan-urusan kesibukan dunia yang sementara ini, sehingga banyak dia menghabiskan masa begitu banyak, hanya sedikit saja dia mengingati Allah. Saya dan kita semua kena ingat, sesiapa yang kurang ataupun maknanya dalam per jam, per hours ini, tiba-tiba nisbah waktu dia sedar. Contoh waktu dia sedar, jam ada 24 jam, siang dan malam. Bahagilah tolak masa tidur 8 jam. Maka ada berapa jam lagi? Ada 16 jam lagi. 16 jam. Tolak masa bekerja 8 jam. 8 jam. Maka ada 8 jam lagi. Maka sengaja kita boleh buat kira-kira begini, hisap begini. 8 jam tu apa kehel orang Perak sebut. Apa yang kita buat? Kita solat baru 5 waktu, baru berapa minit? Baru 5 kali 5. 5 kali 10 lah, katalah 10 minit. Pakej rangsangan mengingati Allah. 5 kali 10, 50 minit. Jadi yang 8 jam tempoh istirahat ini, beristirahat maknanya tempoh bertenang, direhatkan, maknanya ada tempoh rehat dan sebagainya tu. Waktu kita di waktu sebahagian waktu siang ada rehat, sebahagian waktu malam tu. Banyak mana masa kita mengingati Allah, yang pakej mengingati Allah. Kalau nak harap solat saja baru 50 minit. Maknanya ada berapa lagi? 7 jam 10 minit lagi. Ke mana? Inilah bila orang berilmu, dengan ilmu dia membuat keputusan, dia tentatifkan jadualnya, rupanya banyak perkara kita boleh lakukan. Wasilah dengan amalan-amalan ketaatan itu semuanya kita sabitkan mengingati Allah. Seumpama amal-amal kebajikan, kita pergi ke pasar. Kita pergi ke pasar raya. Pergi pasar raya. Saya nak contoh orang yang mengingati Allah ni, bagaimana metod kehidupan dia. Dia punya kesan daripada tarbiyah ilmu, daripada Al-Quran dan As-Sunnah ni. Di waktu itu, dia dah ada ilmu. Dia bila pergi keluar, bila dia masuk pasar raya, maka di waktu dia masuk ke pasar raya sambil nak membeli, tentulah berdasarkan ilmu dia buat keputusan. Ilmu diteraskan dengan iman yang benar.
Waktu itu ada dah hukum dalam peraturan hidup dia, aku nak beli seumpama aku nak ambil barang ini halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Pastikan maknanya sumber halal. Kemudian bagaimana thayyibah yang baik itu ittiba' sunnah. Dan waktu dia nak membeli itu kan dalam pasar raya ni macam-macam perkara ada. Kita tengok bila masuk pasar raya ni, maknanya bukan sekadar bahan barangan basah maupun bahan basah maupun kering, tetapi maknanya barang yang bergerak pun ada. Seumpama orang tino, orang perempuan ataupun orang lelaki, ada maknanya pelayan yang disebut sebagai promoter dan sebagainya. Waktu dia berjalan nak beli barang ni, bagaimana hati dia. Saya nak sebut, kadang-kadang orang terlupa bila masuk pasar ni, sebagaimana kauliah Nabi SAW, bila masuk pasar, adab masuk pasar ni, Rasulullah suka pergi lewat balik awal. Itu sunnah Rasulullah, fi'li perbuatan Nabi, pergi lewat balik awal. Melainkan pada tok peraih ataupun peniaga tu sendiri, dia kena buka kedai awal, maka dialah orang yang kena tutup kedai tu. Itu terkecuali. Tapi ketika kita sebagai pembeli ni kita masuk pasar raya, kita berjalan masuk pasar raya. Dulu pasar tani zaman Rasulullah tu ada pasar siang, pasar pagi lah kita kata. Ada. Rasulullah pernah pergi ke pasar. Jangan kata tak pergi, makna Rasulullah juga membeli barang untuk keperluan keluarga dia. Tapi nak sebutnya, bila masuk ke pasar, apa yang Rasulullah baca? Maka kita mengingati kauliah Nabi SAW itu, Rasulullah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang diibadahi melainkan dia Allah. Seumpama zikir yang telah kita baca setelah waktu lepas solat, setelah istighfar tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setengah riwayah menyatakan ada yuhyi wa yumit, ada setengah riwayah walahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dibaca, maknanya dibaca sambil berjalan tu, dibaca masuk pasar tu. Kemudian boleh baca doa isti'azah, a'udzubillah. Nak beli barang ada bismillah. Kemudian buat keputusan yang bijaksana. Ada peraturan, kita nak beli barang ni, kita secara ilmu iman kita akan buat keputusan. Nak beli barang, nak beli ayam, pun jangan tengok sebagai barang je beli ayam ni. Saya tengok kadang-kadang kita pergi pasar raya dan sebagainya, kita kena beringat pada diri kita dan ahli keluarga kita. Kalau tak ada logo halal tu, ayam tu di pasar raya ni, tak usahlah beli. Nak elakkan perkara yang syubhat. Kerana yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara kedua yang halal dan haram ini syubhat. Kita tak tahu nak kata halal ke nak kata haram. Seumpama yang dinyatakan oleh almarhum Al-Fadil Ustaz Ismail Qamus, masya-Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Telah kembalinya ke rahmatullah, salah seorang guru kita, pendakwah yang berjasa, termasuklah Profesor Dr. Harun Din. Saya ulang sebut hal ini pada Yaumul Jumaah, hari Jumaat juga. Begitu juga almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat pun dijemput rasmi pada malam Jumaat, pada hari Jumaat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Maknanya kesan bimbingan para ulama ini, subhanallah, nampak mereka mengisyaratkan kepada kita, membuat gapo pun mengingat Tuhan. Nak buat gapo pun mengingat Tuhan. Mau gimana pun mengingat Tuhan. Tu apa maksud dia? Bahasa Kelantan. Maknanya kita pergi mana pun, kita ingat Allah. Nak tengok perempuan, nak tengok tak tengok, katalah dah tertengok. Bukankah ada Al-Quran dalam dada di antara kita? Bagaimana dinyatakan wahurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun di dalam surah Al-Waqi'ah. Biasa ni kadang-kadang bila kita dah hafal ayat ini, dia kadang-kadang dia penangkis
kepada nafsu syahwah, dia ada penapis. Waktu kita nak tengok, kita dah tengok ke, kita ditapis. Wa hurun ain, bagaimana mata bidadari dalam syurga Allah begitu indah jelita, lebih indah daripada mata-mata wanita yang ada. Sekarang ni wanita-wanita berkaca mata kan contact lens, begitu indah. Jadi bila kita masuk pasar raya, tiba-tiba kita terdedah dengan fitnah nak melihat, terdedah dengan fitnah melihat wanita, maka penapisnya iman kita kepada Allah, penapisnya iaitu apa? Ilmu kita kepada Allah terjelma dalam kotak fikiran kita, akal fikiran kita, mengingatkan kita kepada Allah. Wa hurun ain, ayat Allah memberi pencerahan. Wa hurun ain, bidadari ini bermata jelita, ka'amsalil lu'lu'il maknun, laksana mutiara yang tersimpan rapi. Maknanya bidadari syurga ni, kita tengok orang perempuan, wanita, rasa dah cantik, tengok sini lawa, tengok sini comel, tengok sini macam-macam rupa dan sebagainya. Tiba-tiba kita, oleh kerana iman ada dalam dada, ayat-ayat Allah boleh dia datang sebagai satu lintasan mengingatkan saya dan kita semua betapa berdasarkan ilmu Allah, Allah bagi penapis mengekang nafsu syahwah. Dan sehingga kan subhana rabbiyal azim, bukankah ada ayat Allah Subhanahu taala mengingatkan saya dan kita semua, wa amma man fa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Bagaimana sifat orang yang bertakwa, wa amma man, dan orang yang merasai akan kebesaran Rabbnya, merasai kebesaran Rabbnya, wa nahan nafsa anil hawa, dan tidak mengikut kehendak hawa nafsunya. Dalam surah An-Nazi'at ayat 40. Kadang beberapa ayat tu kita pasakkan dalam dada kita, dalam hati kita. Bila seorang penghafaz Quran, dia mengulangi bacaan, ataupun kita yang walaupun tidak hafaz sesempurna kesempurnaan sebagai seorang hufaz, tapi ayat-ayat tertentu ini kita pasak masuk dalam hati kita. InsyaAllah dia akan timbul ketika tertentu. Ataupun kita sendiri minta pertolongan Allah tu. Dengan pertolongan Allah, seumpama Rasulullah sering berdoa. Rasulullah sering berdoa. Bagaimana indahnya doa Rasulullah ketika supaya Allah jaga, pelihara pendengaran yang mendengar, mata yang melihat, lidah yang bercakap. Rasulullah berdoa, Allahumma janabni, disebut a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyit. Itu satu doa yang warid daripada lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan iman yang ada dalam dada Rasulullah, berdasarkan ilmu wahyu yang ada dalam dada Rasulullah. Allah ilhamkan, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, wahai Allah, lindungilah aku daripada kejahatan. Kejahatan apa? Kejahatan pendengaran. Dan kejahatan daripada kejahatan penglihatan. Daripada kejahatan penglihatan. Kemudian mohon kepada Allah daripada kejahatan lidah. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari, mata, wa min syarri lisani, daripada kejahatan lidah, wa min syarri qalbi, daripada kejahatan hati. Ini pekerjaan hati ni kalau tak diawasi dengan iman, dengan ilmu, masya-Allah dia boleh mengikut hawa nafsu, sarakah dan sebagainya. Jadi subhanallah, bila ilmu ada di dada, bila iman ada di dada, menebal dalam dada, masya-Allah, kemudian kita minta pertolongan Allah, hiasi diri kita ini daripada pemeliharaan semasuk air mani. Jadi minta kepada Allah, bagaimana Allah Subhanahu taala akan menjaga, memelihara saya dan kita semua, bagaimana setiap panca indera ini ada perintah dan larang. Jadi saya ulang balik di antara bicara saya dalam
bicara pada pagi ini, ada disebut, dinyatakan sesiapa yang banyak berdoa sebenarnya dia ahli zikir. Sesiapa yang banyak membaca Al-Quran, dia termasuk orang yang sering mengingati Allah. Dan martabatnya mulia, naik tinggi, mengatasi tingkatan-tingkatan ahli zikir pun ada tingkat dia. Seumpama orang yang bertakwa, ada tingkatan takwa ini. Tingkatan takwa yang tahapnya muhsinun, yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 5 minit yang terakhir ni, iaitu bagaimana mengingati Allah ini akan mendapat keampunan yang besar, dan pahala yang besar. Dalam satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab, sila baca dan semak, tengok tafsiran ayat ini. Pasal indah sungguh ayat ini. Saya, kerana kitab ini dalam bahasa Melayu, maka kita baca terjemahannya. Dinyatakan sesungguhnya, surah Al-Ahzab ayat 35, sesungguhnya lelaki yang Islam serta perempuan yang Islam, dan lelaki yang beriman serta perempuan yang beriman, dan lelaki yang taat serta perempuan yang taat, dan lelaki yang benar serta perempuan yang benar, dan lelaki yang sabar serta perempuan yang sabar, dan lelaki yang merendah diri kepada Allah serta perempuan yang merendah diri kepada Allah, dan lelaki yang bersedekah serta perempuan yang bersedekah, dan lelaki yang berpuasa serta perempuan yang berpuasa, dan lelaki yang memelihara kehormatannya serta perempuan yang memelihara kehormatannya, dan lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak serta perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak. Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-35. Masya Allah. Indahnya potensi amalan lelaki maupun perempuan dalam Islam yang beriman kepada Allah, yang taat, lelaki yang taat dan perempuan yang taat, yang benar dan perempuan yang benar, serta yang sabar dan perempuan yang sabar. Bagaimana gandengan mantap, bagaimana peluang muslimin muslimat yang tawaduk, yang merendah diri kepada Allah, kemudian mereka bersedekah, ada sifat sedekah juga bagi perempuan maupun lelaki yang berpuasa. Begitu juga perempuan yang berpuasa, lelaki yang memelihara kehormatannya serta perempuan yang memelihara kehormatannya, dan lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak, dan perempuan yang sentiasa berzikir mengingati Allah banyak-banyak. Allah jamin telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar. Masya Allah. Pakej rangsangan dalam Ramadan Al-Mubarak ini, bila kita sulami dengan mutiara Al-Quran dan amalan-amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun bimbingan para ulama, guru-guru kita memberi suluhan ilmu berdasarkan tarbiyah, termasuklah terpakainya tarbiyah dalam Ramadan ini, terpakainya pendidikan dalam Ramadan ini. Masya Allah. Mudah-mudahan Masya Allah, Allah menjaga di akhirat, di hari kiamat nanti. Dan di antara yang akhir dinyatakan bagaimana manfaat orang yang mengingati Allah ini, iaitu Allah menjaga dia di hari di yaumul kiamah nanti. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan suatu ketika Rasulullah mengkhabarkan kepada para sahabat tentang 7 golongan yang akan mendapat naungan dan penjagaan di hari kiamat, iaitu di Yaumuddin, di hari pembalasan. Salah satu di Yaumul Mahsyar. Salah satu di antara tujuh golongan itu adalah seorang yang sentiasa mengingati Allah dalam keadaan sendirian sambil menangis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Muslim. Maka penghujung ini nak menyatakan itu satu dalil bagaimana seorang lelaki maupun perempuan juga, termasuk juga perempuan yang mengingati Allah secara bersendirian. Waktu dia berkhalwah kepada Allah, dia berdua-duaan kepada Allah. Waktu dia istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Flashback balik apa yang telah kita lakukan. Ada orang dia punya kemampuan bila sebut astaghfirullah, dia tuju kepada pendengarannya. Kemudian astaghfirullah dia akan semak di penglihatannya. Kemudian astaghfirullah dia flashback balik apa yang pada lidah dia. Astaghfirullah, kadang-kadang terlajak lidah ni.
memperkatakan sesuatu seumpama ghibah, mengumpat, ataupun kata-kata yang tajam, yang maknanya bisa, ataupun yang boleh menimbulkan syak wasangka. Jadi kalau kita terlajak terkeluar, kita tak bermaksud yang tidak baik, ataupun kita berseloroh dan sebagainya, kalau disalah ertikan oleh orang lain, kita minta maaf. Itu adab kita sebagai hamba kepada Allah. Ataupun apatah lagi kalau kita sendiri maknanya sendiri mengeluarkan kata-kata yang maknanya seumpama caci maki, mempelekehkan orang lain, menghina dan sebagainya, merendah-rendahkan, sehingga kan pandangan ni sudah dikatakan berdosa apabila melihat dengan pandangan khianat, melihat dengan pandangan sinis, melihat dengan seumpama maknanya seumpama subhana rabbiyal azim. Excuse sekejap ya. Allah, waalaikumsalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Minta maaf seketika kerana ada tetamu yang datang. Jadi khulasahnya nak menyatakan apa? Iaitu subhanallah, peluang pada saya dan kita semua untuk menghiasi baki Ramadan ini dengan berhati-hati, kerana hati itulah, berhati-hati itulah takwa. Seumpama kita berjalan di tempat yang berduri, seumpama di lapangan yang ada kaca, ada benda-benda yang tajam, tentu kita nak melangkah itu dalam keadaan tertib dan berhemah dalam keadaan yang berhati-hati, memandang dengan segenap sudut pandang, melangkah dengan langkah yang begitu hemah, melangkah dengan cermat. Itulah tanda terpacarnya sifat takwa, iaitu berhati-hati. Hati-hati itulah takwa. Bagaimana dalam masa sama, insya-Allah mudah-mudahan wasilah dengan ilmu yang telah digaris pandu oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Zawji, menyatakan bagaimana untuk meraih rasa cinta ataupun redha kepada Allah, maka salah satunya iaitu mengingati Allah dalam semua keadaan. Ingatlah Allah, bermula dengan celik mata bangun tidur tadi sampai nak tutup mata malam. Hiasi dengan amalan-amalan sunnah. Ada adab, ada akhlaknya, dan ada caranya. Kita nak buat sesuatu ni ada caranya, bukan kita boleh bebas melakukan sebarang pekerjaan itu, melainkan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sifat orang bertakwa disebut bagaimana merasai kebesaran Rabbnya dan dia tidak mengikut hawa nafsunya dalam surah An-Nazi'at ayat ke-40 tadi. Jadi akhir kata, insya-Allah saya akan sambung bicara pengisian ini pada malam ini untuk maksud kerana ada baki yang mungkin baki sedikit lagi untuk khatamkan tajuk ini, dan mungkin saya akan sambung dengan satu poin yang seterusnya, bagaimana untuk meraih rasa cinta dan redha kepada Allah, iaitu bagaimana dinyatakan salah satu langkah ataupun amalan yang mendekatkan diri kepada Allah sehingga rasa cinta kepada Allah, iaitu memerhatikan dengan hati akan nama-nama Allah dan sifatnya yang maha tinggi. Ataupun kita pilih tajuk pada malam ini, sentiasa memerhati atau mengakui, iaitu musyahadah akan kebaikan, ihsan, limpah kurnia dan nikmat-nikmatnya sama ada zahir dan batin. Itu musyahadah, satu musyahadah. Jadi subhanallah, mudah-mudahan sedikit ini memberi manfaat yang baik kepada saya dan kita semua. Siru ala barakatillah. Mudah-mudahan kalian dan saya semua akan diberkahi Allah dalam tempoh penghayatan Ramadan yang berbaki ini. Jadi hidupkan malam ini, mulai malam ini pertingkatkan.
Kerana malam ini malam 23, apatah lagi malam 25, samalah malam 27 dan malam 29. Nak selamat lagi, berjaga-jagalah pada malam-malam 7 malam yang terakhir mengenai malam ini. InsyaAllah saya yakin kita mempunyai satu keyakinan berdasarkan al-hadis betapa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu dia boleh berlaku dengan kehendak Allah. Dengan maksudnya Allah akan gerakkan hati orang yang beriman ni, yang tulus bermunajat kepada Allah. Wahai Allah, rezekikan kami untuk ketemu dengan malam Lailatul Qadr, agar kami dapat beribadah di sisi-Mu dengan penuh keimanan, mengharapkan redha-Mu ya Allah. Gerakkanlah hati-hati kami ini ya Allah untuk tulus, ikhlas, mengikhlaskan hati kami, mengharapkan keredaan-Mu ya Allah, dan timbulkanlah rasa kasih, rasa sayang kami, rasa rindu kami dan rasa cinta kami di sisi-Mu ya Allah. Dan begitu juga rasa untuk mengenali lagi, untuk merapati lagi, dan menjadikan rasa dalam hati kami, dijadikan rasa hati kami ini untuk berkasih sayang, tahap rindu dan cinta kepada kekasih-Mu, yakni Habibullah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sifat-Mu ya Rahman ya Rahim, maka Engkau hubungkanlah kami, kurniakanlah kami ilmu pengetahuan agama, dan hubungkanlah kami dengan orang-orang yang saleh, yang baik. Masukkan kami dalam golongan orang-orang yang saleh, yang baik, dan jadikanlah ahli keluarga kami dalam keadaan diberi kefahaman agama. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian semua yang menyaksikan rakaman ini, live ini, dan sebarkan salam dan maknanya boleh kongsi kepada sesiapa saja yang kita kenal. Tidak akan rugi kita kongsi, insya-Allah kita akan dapat manfaat bersama, kerana kehidupan baki kita semua, kita berkewajiban muafakat akhirat. Untuk kita pegang tangan orang-orang yang perlu kita pimpin ini, terutama pasangan, terutama maknanya ahli keluarga kita, anak, menantu maupun cucu, termasuk juga maknanya sesiapa saja ahli keluarga kita perlu kita bimbing setakat mana yang Allah izin. Kita sementara yang Allah izin kita untuk beramal soleh-solehah ini, maka tanggungjawab kita lah semua. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada diazabnya dalam neraka Allah, waliyazubillah. Minta syurga Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wallahu a'lam. Hanya saja Allah saja yang maha mengetahui. Allahu Rabbi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. InsyaAllah ketemu pada malam 10.30 malam ini, akan ke udara live untuk sambung bicara ad-din ini atas maksud yang sama,
itu meraih redha dan cinta kepada Allah. Wallahu a'lam. Jazakumullah.